Aku adalah angkasa sakti, anak angkat kepada Fatih Auni. Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali kita bersama saya, Ima Osman, booktuber anda. Siapa dia angkasa sakti? Sakti sangat ke dia? Kuat sangat ke dia? Korang kena tengok video ni sampai habis ya. Hari ni insya-Allah saya akan review sebuah lagi karya epik tempatan yang ditulis oleh seorang penulis tempatan yang saya rasa sangat terkenal di seluruh Malaysia, iaitu Hilal Ashraf. Okay, tu Kak Dimah lah. Dia perlu bersemangat sikit. Okay, jadi hari ni saya insyaAllah akan buat review tentang buku siri pertama dalam trilogi Takdir. Dan ini adalah buku yang saya dapat hari tu. Alhamdulillah, saya dapat ketiga-tiganya yang ditulis oleh beliau, trilogi Takdir. Hari ni ini adalah trilogi Takdir yang pertama. Okey, Cahaya yang Tidak Terpadam. Dan insyaAllah saya akan review buku ni hari ni. Tengok dan ini pula adalah buku beliau yang kedua dan yang ketiga. Ni saya bagi tengok, tunjuk muka depan lah yang kedua dan yang ketiga. Okey, Angkasa Sakti merupakan seorang pemuda yang mana seorang pemuda yang sangat berjiwa kental, kuat dan sangat-sangat taat kepada perintah Allah. Dan Angkasa Sakti ni adalah seorang pemuda dekat depan ni. Tengok, handsome kan? Okey, Angkasa Sakti ni adalah seorang pemuda yang bagi Ima dia sangat-sangat menariklah karakter dia dalam ni. Ayah angkatnya yang bernama Fatih Auni, dan ayah angkat tu dia suruhlah dia pergi ke sebuah tempat yang bernama Tanah Haram, dan dia ikut je lah apa ayah dia cakap. Dan akhirnya dia dalam perjalanan tu dia menempuh pelbagai cabaran, pelbagai dugaan dan sebagainya. Dan dia pergi ke Tanah Haram tu berbekalkan hanya sebilah pedang ni je, pedang Angkasa Sakti. Itulah nama pedang tu, pedang sebenarnya nama dia. Dan bagi Ima selalu imagine pedang ni adalah pedang samurai yang kecil macam tu kan, yang pedang besar gelabak tu kan. Bila pegang tu, kalau Ima pegang dia mesti macam pakai dua tangan kan, sebab dia berat. Ima imagine macam tu lah, something macam tu lah pedang dia, sebab besar kot. Sebab pedang ni lah yang ditakuti oleh musuh dalam cerita ni tau, kalau nak tahu. Tapi dekat sini cerita ni bagi Ima penuh dengan nilai-nilai Islam. Sebenarnya buku ni sangat-sangat mantap. Yang mana Tuan Hilal dia bukan sekadar menulis novel yang ada lawan begitu sahaja, tak. Dia ada terselit, ada beberapa, tengok ni banyak sangat taggingnya. Banyak sangat. Dia punya quote daripada Al-Quran, ada hadis, ada kisah Nabi, kisah sirah para Nabi dan sebagainya. Jadi dekat situlah kita lihat, selain daripada kita baca novel ni, kita dapat tahu juga sirah Nabi di samping tu. Jadi bagi Ima sangat hebat lah. Berkenaan dengan Perang Badar, yang mana Perang Badar mereka, tentera Tanah Haram ni, mereka mengibaratkan mereka sebagai perang badar lah, sebabnya bilangan mereka lebih sedikit daripada bilangan musuh. Jadi dekat situlah Rofaizan, iaitu pemerintah Tanah Haram, dia mula-mulanya dia rasa macam dia dah putus asa. Lepas tu dia semangat dia tu lah, dia telah dikuatkan kembali oleh general dekat situ. Dan Ima rasa macam dia kuatkan tu bukan sekadar kuat cakap tak apa, sabar, tak ada. Dia tak ada macam tu. Dia sekali dia bagi ayat Quran, dia suruh cakap Allah tu sentiasa ada dengan kita, semua benda dia bagilah ayat Quran dekat situ. Tuan Hilal dia tulis dengan baik terjemahan ayat dan sebagainya. Dan Ima suka sangat yang kisah-kisah yang diceritakan dalam ni. Antara kisahnya juga yang Ima suka adalah kisah yang mana seorang tentera yang tak ada pangkat, general ke, komander ke, sarjan ke, tak ada kan. Dia bercita-cita tinggi yang mana dia nak mati dalam keadaan panca indera dia tu ditarik oleh Allah
dan panca indera tu digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Dekat situ yang Imam rasa macam terharu sangat, yang mana tentera tu dia telah berkata, dia cakap, saya nak mati dalam keadaan panca indera saya ditarik, dan panca indera saya tu digunakan pada jalan Allah. Sebab nanti di akhirat nanti apabila dia tanya, dia nak cakap kepada Allah dengan bangganya, dia cakap, saya gunakan panca indera saya untuk berjuang di jalan Allah. Dekat situlah kisah yang saya rasa macam sangat-sangat terharu, yang mana kisah ini pun disebut dalam sirah Nabi, iaitu berkenaan dengan seorang wanita, yang mana seorang wanita itu dia telah lama berdendam. Wanita tersebut bernama Hindun, dan Hindun ni dia telah berdendam dengan Hamzah, dan dekat situlah macam kita dapat lihat yang mana dia tu bukan, dia telah makan jantung Hamzah tu sehingga tahap tu dia dendam tau, dia tak suka. Jadi dekat dalam buku ni pun diceritakan benda yang sama, kan betapa kejamnya musuh. Dia telah potong telinganya, dia telah ambil hidungnya, dia telah korek matanya. Lepas tu last sekali ending dia tu, dia telah, jantung dia tu telah diambil dan dimamah oleh musuh tu. Jadi dekat situlah dalam cerita ni merasa macam terharu sangat, yang mana pentingnya kita membuat sesuatu tu kerana Allah sampai kita tak kisah pun keadaan kita tu macam mana. Sebab ganjaran orang yang syahid dan berjuang di jalan Allah ni ganjaran syurga tau. Jadi Tuan Hilal dia berjaya terapkan dalam novel ini. Jadi bagi Ima dia sangat-sangat terharu lah sebenarnya bila baca novel ni. Adanya diselit kisah-kisah seperti Perang Khandak, dan diterapkan dalam Perang Khandak tu dia kan gali parit kan, gali parit. Jadi dekat situ Tuan Hilal pun dia aplikasikan juga gali parit tu dalam tentera Tanah Haram, dan mereka buat bersama-sama gali parit tu. Ada satu lagi, satu lagi yang Iman nak share, Iman excited lah nak share sikit-sikit. Mas excited nak cerita yang mana ada satu part tu yang mana dalam perjalanan si angkasa sakti dia cari jalan untuk menuju ke Tanah Haram, dia berjumpa dengan seorang pendekar. Pendekar tu digelar sebagai pendekar gila, sebabnya pendekar gila tu dia seluruh ataupun siapa saja yang lalu dekat tempat tu, dia mesti akan bunuh dan dia akan kira 1, 2, 3 macam tu kan dia kira. Masa dalam buku ni Imam rasa macam dah 100 lebih ke 200 lebih ke something macam tu, dan dia kira. Dan masa angkasa sakti datang situ, dia terdengar lah si pendekar gila ni mengira dan menghitung jumlah mangsa yang dia telah bunuh dan penggal kepalanya sambil dia bunuh tu kan, dia bukannya dia bunuh macam tu je, dia penggal kepala, lepas tu dia letak, dia bawa ke tangan jalan. Scary gila kan, bawa kepala dekat tangan, ya Allah takut. Dia tu kuat lah, something macam tu lah. Sebenarnya dia ada misi dia apa, korang kena baca sendiri dalam ni. Sebenarnya siapa pendekar gila tu, tu pun korang kena baca sendiri. Jadi apa yang penting, buku ni bagi Imam memang sangat-sangat mind blowing, yang mana sangat-sangat wow. Tu je yang Imam boleh cakap, wow. Memang sangat-sangat Imam rasa macam bila baca tu rasa macam feel sangat, dan semangat dia tu lain macam tau. Sebab kita rasa macam kita bersemangat bila baca. Sebabnya nilai-nilai Islam dia diterapkan dalam tu, dan kebergantungan dan kebergantung harap kepada Allah tu dia diterapkan sangat bagus sekali. Dia cakap la haula wala quwwata illa billah. Dia selalu juga cakap benda tu, dan Imam rasa macam dalam kehidupan pun bukan perang semata-mata kita bergantung harap, dalam kehidupan semasa pun kita perlu juga sentiasa bergantung harap kepada Allah dan sentiasa bertawakal kepadanya. Bertawakal tu tak bermakna kita tak berusaha, kita perlu berusaha dan bertawakal serta berdoa macam tu. Jadi buku ni sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada Tuan Hilal Ashraf kerana telah menghasilkan karya yang sangat-sangat menarik bagi saya, dan karya ini saya rasa jarang sangat dekat Malaysia ada tulis berkenaan dengan fiksyen Islamik, dan saya harap ramai lagi penulis dekat Malaysia tulis buku-buku macam ni, sebab ramai yang macam tak berani kan menulis berkenaan dengan keagamaan dan sebagainya. Bagi Ima, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat kepada orang lain. Di samping kita tulis, di samping kita membaca sesuatu yang fiksyen, membaca sesuatu yang cerita kan, dari situ kita akan dapat manfaat dia, dan insya-Allah akan jadi saham kita dekat akhirat nanti, insya-Allah. Jadi
Jangan lupa korang komen, like dan share dekat bawah apa-apa saja yang korang nak bagi tahu. Jadi jangan lupa subscribe Iman Osman, bukti beranda. Jadi itu saja dari saya. Semoga bermanfaat.